Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas, iaitu masih lagi di dalam topik kegiatan ekonomi. Okey, tapi pada hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang baru, iaitu hasil hutan dan laut, perlumbungan dan pembuatan. Okey. Okey, baiklah, kita akan masuk kepada subtopik yang pertama, iaitu hasil hutan dan laut. Okey, dekat bahagian ni kita akan berceritalah tentang bagaimana aktiviti ataupun kegiatan ini dilakukan. Okey, tengok gambar ni. Gambar, bila kamu tengok gambar ada dua orang kanak-kanak kat situ kan, dua-dua pegang buah. Okey, sekarang bila kamu tengok gambar tu, cikgu nak kamu tahu bahawa pada peringkat awal kegiatan ini, iaitu mengutip hasil hutan dan laut ini, digunakan hanyalah untuk kegunaan sendiri je lah. Ya, maksudnya tu, contoh bayangkan Pak Ali. Pak Ali. Okey, Pak Ali ni dia kerja dia memancing, dia akan mancing, dia akan tangkap ikan. Okey, dia nelayan lah senang cerita. Lepas tu nanti dia akan masuk ke dalam hutan. Dia ambil lah makanan-makanan daripada kebun dia. Contoh, dia ada kebun pisang. Jadinya dia akan bawa balik pisang untuk diberikan kepada keluarga dia dengan pekerjaan dia tadi sebagai nelayan. Ikan-ikan yang ditangkap tu dia akan bawa balik juga. Dan semua benda-benda yang dibawa balik tu macam pisang tadi dengan ikan tadi untuk tujuan kegunaan sendiri. Itu adalah pada peringkat awalnya. Namun, apabila terdapat lebihan, barangan tersebut akan didagangkan. Okey, apa maksudnya ni? Okey, kita masuk balik kepada situasi Pak Ali tadi tu. Okey, Pak Ali ni dah bawa balik ikan, dah bawa balik pisang, buah-buah semua banyak. Okey, dia nak bagi untuk keluarga dia je sebenarnya. Tapi ada lebih banyak. Kan nanti banyak-banyak tak habis apa nak makan. Jadinya barang-barang tersebut didagangkan kepada penduduk-penduduk di setempat tu lah. Maksudnya lebihan tu makanan ataupun hasil-hasil hutan, hasil laut yang lebih-lebih tadi tu, mereka akan jual lah, bahasa mudahnya. Mereka akan jual kepada penduduk di kawasan setempat mereka. Okey. Kemudian itu yang berlaku pada di akhirnya. Okey, apa yang kamu nampak? Okey, kamu tengok dalam gambar yang di gambar last yang cikgu tunjukkan tu. Okey, nampak kan dalam gambar ni dah ada banyak, nampak? Ada banyak kedai-kedai. Banyak berlakunya aktiviti jual beli. Okay, apa gambar ni nak terangkan tentang apa? Saya nak terangkan bahawa pada akhirnya hanya bermula dengan untuk diri sendiri je. Lepas tu ada lebihan. Dan ada lebihan baru jual kepada penduduk setempat. Lepas tu hasil daripada mereka mendagangkan lebihan hutan ataupun lebihan hasil laut tadi, kawasan pertempatan mereka berkembang menjadi kawasan perdagangan. Maknanya kenapa? Apa yang berlaku dekat kampung mereka, dekat pertempatan mereka? Maknanya berlakunya urusan jual beli, perdagangan. Bila perdagangan adanya hubungan dua hala lah di antara si penjual dan si pembeli. Lagi akan ada juga nanti kemasukan orang daripada kawasan lain ke pertempatan tersebut dengan tujuan maksudnya ada orang datang lah. Orang datang daripada jauh, contoh daripada kampung yang jauh sikit lah. Contoh kampung yang berbatu-batu jauhnya. Tapi dia akan datang singgah ke kawasan ini untuk melakukan aktiviti perdagangan. Jadi kesan dia, memberikan kesan daripada keadaan tersebut. Kawasan pertempatan tadi, senang cerita kampung tersebut akan menjadi tempat
berlakunya perdagangan disebabkan oleh wujudnya aktiviti jual beli tersebut. Okey. Okey, ini merupakan contoh hasil hutan yang diperolehi oleh masyarakat di alam Melayu. Baiklah, yang pertama, gambar pertama tu adalah gaharu. Okey, tengok gambar yang macam bentuk kayu tu. Okey, ia bukan kayu biasa. Gaharu ni merupakan, dia wangi tau. Jadi orang buat dia sebagai, orang jadikan tu sebagai pewangi dan juga digunakan untuk tujuan perubatan. Okey. Gaharu ini boleh didapati di kawasan Tanah Melayu. Tanah Melayu ni di kawasan Malaysia. Kalau sekarang di kawasan Malaysia, iaitu Semenanjung Semenanjung Malaysia dan juga Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Selain itu ada di Sungai Mekong dan satu lagi berada di Sumatera. Okey. Yang kedua kita tengok, ini adalah sarang burung layang-layang. Okey, sarang burung layang-layang ni digunakan juga untuk tujuan kesihatan dan perubatan. Boleh didapati di utara Pulau Borneo. Okey. Kalau kita tengok dalam situasi sekarang pun, sarang burung layang-layang ni memang dah dijadikan tujuan perubatan. Kalau kamu perasan, dijadikan serum, macam-macam. Jadi begitu juga dengan pada suatu masa ketika dahulu. Mereka juga dah tahu tentang bidang perubatan, bidang semualah perdagangan sebab sangat aktif pada masa dahulu. Jadinya hasil-hasil hutan yang beri manfaat ini sama ada untuk tujuan perubatan ataupun lain-lain tujuan akan digunakan dan menjadikan ke arah jual beli juga. Okey, seterusnya kita beralih kepada kapur barus. Okey, kapur barus ni juga dijadikan kapur barus ni juga digunakan sebagai bahan pewangi lah. Boleh didapati di Sumatera dan Borneo. Sumatera ni di mana? Sumatera di kawasan Indonesia dan Borneo ni di Sabah dan Sarawak. Okey, yang terakhir kita tengok rotan. Okey, rotan ni digunakan sebagai bahan binaan dan barang kraftangan. Okey, barang kraftangan ni apa? Okey, kalau zaman dulu rotan ni macam-macam lah dia bina bahan binaan ni, maksudnya dia bina rotan tu untuk sesuatu yang contoh craft. Kalau kita tengok kraftangan yang kursi rotan, jadi rotan ni sebab dia kukuh tau, jadi orang banyak menggunakan hasil hutan seperti rotan ni untuk membina perabot-perabot pun ada juga yang diperbuat daripada rotan. Okay, untuk rotan ni ianya didapati senang cerita, rotan ni ada dekat seluruh alam Melayu ni. Bisa cakap seluruh alam Melayu. Jangan cakap lah, ada dekat Malaysia, ada dekat Indonesia, ada di selatan Thailand. Okay. Di kerajaan Angkor. Okay. Mudah didapati di kawasan alam Melayu. Okey. Baiklah, kita akan beralih kepada penerangan yang seterusnya. Okey, contoh hasil laut yang terdapat di alam Melayu pada ketika itu ialah gamat, rumpai laut, mutiara. Okey, gamat ni digunakan sebagai bahan makanan dan juga untuk tujuan perubatan. Ubat-ubat, kita pernah dengar pasal ubat gamat. Itu salah satunya lah untuk tujuan perubatan. Okay, masyarakat di alam Melayu pada suatu masa dahulu, kalau kamu perasan slide sebelum ni, agak banyak mereka gunakan bahan-bahan semula jadi ini sebagai untuk tujuan perubatan. Kalau slide tadi kita tengok ada sarang burung layang-layang. Okey, apa lagi tadi? Sarang burung layang-layang untuk tujuan perubatan. Gaharu pun juga untuk tujuan perubatan. Jadi
pada masa dahulu mereka ni dah mengetahui dah pasal perubatan dan sangat menggunakan ataupun sangat mengaplikasikan hasil hutan ini untuk tujuan perubatan. Okey, yang kedua kita tengok rumpai laut. Okey, rumpai laut ini simple. Fungsi dia masih lagi sama seperti sekarang. Ia dijadikan sebagai makanan lah. Zaman kita sekarang pun rumpai laut ni pun masih lagi dijadikan makanan. Dan rumpai laut ni juga mengandungi khasiat-khasiat yang baik. Okey, seterusnya kita tengok seterusnya adalah mutiara. Okay, mutiara ni sesuai dengan sifatnya yang cantik, ia digunakan ataupun dijadikan perhiasan. Perhiasan apa? Boleh jadi gelang, rantai, perhiasan apa lagi? Gelang, rantai dan segala perhiasan lah. Ini akan adalah berlakunya juga aktiviti jual beli ataupun perdagangan. Okey. Contoh yang ini adalah contoh untuk hasil laut. Okey, sekarang kita akan beralih kepada seterusnya lah. Okay, tapi sebelum tu cikgu nak tambahlah sikit kan. Gamat mutiara dan rumpai laut sebenarnya mudah didapati di perairan alam Melayu ni, terutamanya di kawasan Selat Melaka dan Laut Sulu. Okey, hasil hutan dan laut ni juga mendapat permintaan yang tinggi daripada pedagang kerana mempunyai pelbagai kegunaan. Macam tadi cikgu cakap, sumber makanan, ubatan, wangian, perhiasan dan bahan binaan. Benda-benda ni kita nampak dia macam simple, tapi sebenarnya pada ketika itu dan sekarang juga, kalau kita tengok pada masa kini juga, barang-barang ni sangat diinginkan dan harganya mahal. Kalau macam untuk mutiara ni, macam rumpai laut memang harga dia agak murah, tapi sekarang pun masih lagi fungsinya digunakan. Apatah lagi pada suatu ketika dahulu, ini merupakan antara bahan-bahan hasil hutan ni semua yang kita belajar tadi tu. Okey, hasil-hasil hutan ni sama ada hasil hutan ataupun hasil laut yang baru kita tengok ni, ia mendapat permintaan yang sangat tinggi tau oleh masyarakat. Disebabkan masyarakat oleh orang-orang di sekitar, sebab kerana fungsinya selain daripada dia boleh jadikan bahan makanan, fungsi dia orang boleh buat ubat. Jadikan bahan ubat tau. Bila bahan ubat tu dia asas. Kalau bahan tu tak ada, tak lengkap lah ubat tu. Jadi ia penting. Sebabkan kepentingan dia tu, dia mendapat satu permintaan yang tinggi. Permintaan yang tinggi tu apa maksudnya? Okay, senang lah. Bila cikgu cakap permintaan yang tinggi, maksudnya berlakulah urusan perdagangan ataupun jual beli tu. Permintaan yang tinggi tu maknanya orang minta. Ada gamat tak? Kita orang nak buat ubat. Contohlah bahasa kita sekarang kan. Kami perlukanlah gamat ni. Kami nak buat ubat ni sekian. Jadi permintaan gamat. Jadi orang-orang kampung yang boleh, yang mempunyai pengetahuan tentang gamat ni akan menjualnya kepada orang yang meminta tu. Begitu juga dengan seperti sarang burung layang-layang tadi, kayu gaharu. Begitulah dengan kerana permintaan yang sangat tinggi dan mereka dan barangan-barangan hasil hutan dan hasil laut yang mempunyai khasiatnya yang tersendiri menyebabkan ianya berperanan penting di dalam proses jual beli dan juga untuk tujuan perubatan. Okey, seterusnya cikgu akan sambung kepada slide yang seterusnya, penerangan seterusnya lah. Okey, sekarang kita masuk pada bahagian hasil perlombongan dan pembuatan. Okey, cikgu akan terangkan tentang perlombongan terlebih dahulu. Okey, kalau kamu nak tahu, di alam Melayu ni sebenarnya, di kawasan alam Melayu, kita ni sebenarnya kaya sangat-sangat dengan bahan mentah seperti emas, perak dan biji besi.
Jangan ingat kawasan kita ni biasa-biasa tau. Sebenarnya dia kaya. Satu masa dahulu dia sangat-sangat kaya dengan emas, perak, biji besi ni. Kawasan kita ni lebih kaya berbanding hasil buminya, bahan mentah seperti emas semua ni lebih banyak berbanding di kawasan seperti di barat. Walaupun sekarang kita tengok, kalau kita tengok dalam sudut kita pada hari ini, yang lebih maju adalah barat. Orang-orang barat dapat macam lebih majulah. Sebab dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, kita tengok orang British, kita tengok orang putih lah senang cerita kan, untuk memudahkan kamu faham. Kita nampak dia maju pada ketika ini, tapi pada suatu masa ketika dahulu, yang maju, yang hebat, mereka punya, yang senang cerita yang nampak macam megah tau pada ketika itu, pada tahun ini dan pada abad ini adalah kerajaan alam Melayu sebenarnya tidak terkecuali. Sebab kita ada segala hasil bahan mentah dan kita juga boleh berdagang. Pada waktu itu dah pandai berdagang, dah mahir, banyak kemahiran. Jadinya kalau untuk kamu kurang tahu kan, kita tak tahu apa yang orang zaman dahulu ada. Sebab kita tengok sekarang macam negara-negara lain lebih maju daripada kita, sedangkan kita tahu apa yang kita ada. Kita ini sebenarnya sebuah kawasan yang sangat berharga, sangat-sangat mempunyai nilai kekayaan yang tinggi dengan hasil buminya pada suatu ketika dahulu. Jadi sebenarnya kita ni harus berbangga tau dengan apa yang kita ada. Walaupun sekarang kita nampak macam banyak kekayaan kita dah diambil kerana penjajahan pada suatu ketika dahulu, sebab masa tu ada berlakunya penjajahan daripada barat yang menyebabkan mereka membawa ataupun menggunakan bahan-bahan mentah kita, iaitu emas, biji timah, mereka bawa pulang ke negara mereka. Maka disebabkan itulah kita ni sekarang ni gunalah apa yang ada. Tapi untuk asalnya cikgu nak beritahu kepada kamu kena sedar, kamu kena tahu bahawa kawasan kita ini sebenarnya suatu kawasan yang kaya dan kawasan yang hebat pada suatu ketika dahulu. Kerana kita ada segalanya, bahan mentah, perak, biji timah, emas yang paling penting, yang paling berharga sangat-sangat. Kalau masa sekarang ni orang kalau sebut emas, lagi emas macam-macam kan sekarang, emas koko lah, apalah. Jadi apa yang saya cakap, kawasan kita ni merupakan kawasan yang kaya dengan hasil ataupun sumber bahan mentah. Seterusnya, kamu nampak tak gambar yang sebelah ni? Memang ada satu gambar je kan? Nampak gambar perempuan tengah pegang dulang. Ini sebenarnya adalah aktiviti melombong. Mereka dulu aktiviti pelombongan lah maksud cikgu. Mereka dulu melakukannya secara kecil-kecilan tau. Jadi perlombongan ni masa di alam Melayu pada ketika itu, pada abad ini masih lagi belum menggunakan bahan maksudnya cikgu cakap tak ada lagi kapal korek. Kapal korek ni apa? Kapal korek ni macam, kalau kapal korek ni lebih kepada skala yang besar. Contoh dia nak gali biji timah. Kalau dia nak gali biji timah, dia akan guna kapal korek yang besar. Nanti kamu akan belajar nanti bila kedatangan, nantilah dalam tingkatan, cikgu rasa tingkatan 3 kamu ada belajar tentang ni. Untuk di alam Melayu, masa tu kita masih lagi menggunakan kaedah mendulang lah secara kecil-kecilan. Sebab masa ni industrinya belum begitu besar. Tapi selepas kemasukan orang-orang Cina, mereka memperkenalkan ataupun membawa teknologi seperti kapal korek tadi tu. Maka pada masa itu perlombongan ni dijalankan secara besar-besaran lah. Tapi kamu tahu pada alam Melayu, ia dilaksanakan tetapi dengan kaedah yang lebih tradisional, iaitu seperti mendulang. Tengok gambar ni. Jadi mereka akan guna cara macam ni lah. Cikgu nanti akan ada video nanti cikgu tunjukkan untuk lebih kamu nampak lah gambarannya. Sekarang kita akan beralih kepada sebelah.
Industri pelombongan biji timah telah lama dijalankan orang Melayu dan telah menjadi kegiatan ekonomi terpenting di tanah Melayu sejak abad ke-9. Umumnya, mereka menggunakan cara melampan dan mendulang untuk mendapatkan biji timah. Pada kurun ke-17, Perak, Selangor, Naning, Sungai Ujong dan Rembau menjadi tumpuan saudagar biji dari China, India, Aceh, juga Belanda. Pada kurun ke-19, ramai pengusaha lombong Melayu berjaya dalam industri perlombongan biji timah. Antara mereka, Long Jaafar dan anaknya Ngah Ibrahim di Larut Perak, Raja Abdullah di Ampang, Sultan Puasa dan Abdullah Hukum di Kuala Lumpur, Raja Jumaat di Lukut, Tunku Ahmad Tunggal di Rasah, dan Datuk Shah Bandar Tunggal dan Datuk Kelana Syed Abdul Rahman di Sungai Ujong, Negeri Sembilan. Anggaran tahun 1820-an, para pembesar Melayu dan usahawan biji Melayu membawa masuk ramai pelombong Cina untuk mengerjakan lombong mereka. Antara yang terkenal adalah Yap Ah Loy. Pelombong Cina telah memperbaiki cara melombong biji timah dengan memperkenalkan alat baru seperti pam kayu dan pam kelikir. Terdapat juga pengusaha Cina yang memajak tanah milik pembesar Melayu. Wujudan keadaan ini menyebabkan lebih banyak lagi lombong baru dibuka. Perlombongan biji timah juga dilaksanakan di Sungai Lembeng, Pahang. Operasi perlombongan secara besar-besaran telah dijalankan oleh pihak Inggris anggaran tahun 1888. Kawasan lombong biji di sini dianggap sebagai satu-satunya lombong bawah tanah terbesar di dunia. Lombong ini dianggarkan mempunyai 322 km panjang terowong bawah tanah dan sedalam kira-kira 600 meter. Pada awal kurun ke-20, industri pelombongan biji timah mula dikuasai pelombong Eropah. Mereka menggunakan teknologi kapal korek yang menjadi katalis kepada perlombongan dijalankan secara besar-besaran. Kapal korek mula diperkenalkan pada tahun 1912. Industri perlombongan biji timah telah berubah daripada intensif buruh kepada intensif modal. Perkembangan ini turut memperlihatkan tanah Melayu menjadi pengeluar biji timah yang utama di dunia, serta turut mempunyai lombong dedah terbesar di dunia, yaitu di Sungai Besi. Kepentingan biji timah menjadi katalis pembangunan pesat sistem pengangkutan, jalan raya dan kereta api. Pada tahun 1874 misalnya, 13 batu jalan kereta lembu dibina di Larut. Jalan kereta api dibina dari Port Well ke Taiping pada tahun 1882. Port Dickson ke Sungai Ujong tahun 1891. Diikuti Lembah Kinta dengan Teluk Intan atau Teluk Anson dan Teluk Intan Tapa. Pada 1935, jalan kereta api dibina bagi menghubungi seluruh bandar-bandar utama di tanah Melayu. Baiklah, ini merupakan contoh-contoh lah untuk perlombongan apa yang dilombongnya kan. Apa yang dilombongnya di alam Melayu ni. Okey. Bahan-bahan mentahnya adalah perak, biji besi dan emas. Okey, kalau contohnya lah, contoh kamu akan tahulah kerajaan apa yang ada perak, kerajaan apa yang banyak ada emas. Okey. Kalau kita contoh, kalau di Champa, perak ni dilombong di kawasan Indapura dan di kawasan antara Amaravati dan Vijaya. Okey, ni di kerajaan Champa. Kalau biji besi pula, di kerajaan Angkor ada. Biji besi ni dilombong dekat kawasan Phnom Deck. Okey, kalau emas pula, di Champa di pergunungan Hue. Okey. Okey, ini semua tapi bukanlah hanya di Champa sahaja yang ada emas, bukan hanya di Angkor sahaja yang ada biji besi. Okey, ada, cuma ini adalah contoh-contoh. Salah satu contoh lah daripada banyak kerajaan. Kalau kita nak cerita emas, di tanah Melayu sendiri pun ada emas. Biji besi pun sama, perak pun sama. Cuma ini contoh
kerajaan pada ketika itu yang mempunyai ataupun yang mempunyai bahan-bahan mentah seperti ini dan dijalankan aktiviti pelombongan di kawasan-kawasan sebagaimana cikgu sebut tadi, macam kawasan Indapura, pegunungan Penang-Dek. Okey. Baiklah, kita tengok pula macam mana pembuatan. Kita belajar pelombongan dan pembuatan. Okey, pembuatan tu pula, pembuatan apa? Apa yang mereka buat? Okey, untuk pembuatan, masyarakat di alam Melayu lah. Masyarakat di alam Melayu pada ketika itu mereka sudah mempunyai kemahiran dalam membuat barangan seperti barangan harian ataupun barangan yang mewah. Jadinya proses pembuatan ni lebih kepada barangan harian. Harian ni yang kita gunakan, yang akan digunakan oleh penduduk setempat, dan masyarakat dalam keadaan yang kerap lah, hari-hari, harian. Okay, dan juga barangan, mereka cipta satu barangan yang mewah. Mewah ni macam apa? Mewah ni macam gelang, bukan gelang, apa cikgu nak cakap, perhiasan emas. Okay, kalau kamu nak tahu, kalau kita cerita pasal emas lah. Okay, emas ni, dia akan datang dalam keadaan mentah. Mentah tu, bukanlah kalau kita jumpa-jumpa terus gelang kan. Kalau dalam tanah tu jumpa, contohlah orang jumpa emas mentah. Emas mentah ni dia belum dibentuk. Maknanya belumlah jadi bentuk cincin, belum lagi jadi bentuk gelang. Jadi, masyarakat di alam Melayu yang mahir dalam bidang pembuatan, mereka akan mereka cipta contoh emas. Emas yang mentah tadi, emas yang mentah tu belum ada bentuk lagi. Okey, jadinya mereka cipta bentuk. Macam contoh yang ni, mereka cipta bentuk cincin. Mereka buatlah bulat, nanti jadi bentuk cincin. Menggunakan bahan mentah emas tadi tu. Ataupun mereka cipta rantai. Okey, itu adalah salah satu daripada contoh perhiasan ataupun perhiasan mewah lah, yang mewah orang kata. Okey. Itu adalah untuk pembuatan. Okey, kamu kena ingat untuk pembuatan, masyarakat di alam Melayu menggunakannya untuk mencipta barangan harian. Itu di hari keraplah digunakan, dan juga barangan mewah. Barangan mewah ni juga akan sudah semestinya lah, nama pun dah mewah, mesti akan dilakukan aktiviti jual beli kat atasnya, perdagangan. Okey, seterusnya ni cikgu nak tunjuk contoh je lah. Contoh pembuatan yang dihasilkan di alam Melayu. Okey, macam ni kamu boleh tengok gambar emas. Mereka cipta, mereka membuat. Bila kita cakap pembuatan, ianya bermaksud pada asalnya benda tu belum tak ada dicipta. Bukanlah tak ada siapa-siapa buat. Maksudnya benda tu dalam bentuk yang lain, mereka ubah. Sebab pembuatan, mereka buat kepada satu bentuk yang lain. Contoh emas tadi, bentuk mentah, mereka cipta cincin, ada bentuk-bentuk. Lepas tu, contoh asyik emas je kan, cikgu bagi contoh, cikgu tunjuk contoh lain pula lah, tembikar. Tembikar ni dia perbuat daripada apa? Tembikar ni dia perbuat daripada tanah liat. Bayangkan, daripada tanah liat, boleh terbentuk satu tembikar yang bulat comel seperti ni. Sebab tu kita panggil pembuatan. Ianya daripada bahan-bahan yang mentah. Contoh ni tanah liat. Ini emas. Emas ni bukan terus jadi macam ni. Asalnya dia macam ketulan gitu. Daripada ketulan tu mereka leburkan. Leburkan ni pernah tengok tak cerita? Dan cerita susuk. Cikgu rasa cerita susuk. Dulu lah, zaman dulu ada satu cerita. Nama cerita tu susuk. Dan cerita susuk tu dia ada macam tunjukkan satu babak, di mana emas itu dipanaskan dan dicairkan. Lalu dibentuk. Cikgu lupa bentuk jadi apa. Yang penting ada nampak proses peleburan emas tu. Itulah kalau kamu boleh tengok cerita tu. Kalau kamu pernah tengok cerita tu lah. Adalah proses tu untuk beri gambarannya lah. Okey, untuk
barangan harian ni pula. Barangan harian. Kamu boleh tengok di sini nampak. Ni apa ni? Ini garam. Okey, masyarakat pada waktu tu mereka membuat garam. Okey. Siapa yang di kerajaan mana yang buat ni? Okey, masyarakat untuk kerajaan Majapahit, mereka mengusahakan pembuatan garam, gula dan minyak. Nampak, bukan garam je tau. Barangan-barangan harian, barang-barang asas yang kita gunakan secara sehari-hari. Okey. Selain tu, mereka juga mengusahakan pembukusan daging kerbau dan membuat mi daripada beras. Nampak betapa kreatifnya masyarakat di alam Melayu pada suatu ketika dahulu. Mereka dah boleh bina, mereka dah tahu dah, mereka dah mahir dalam pembuatan. Mereka ni lebih kepada, kalau kita sebut dalam bahasa kita sekarang, kemahiran mereka cipta, menginovasikan. Apa maksud menginovasikan ni? Daripada satu bahan, kita cipta bahan yang lain. Yang lain daripada yang lain. Ni terciptalah garam. Kalau dekat Majapahit tu, kalau dekat kerajaan Majapahit, garam. Mereka cipta pembuatan garam, gula, minyak. Lepas tu apa lagi tadi? Pembungkusan daging semua. Okey. Untuk kita tengok pula gambar ni. Ini gambar apa ni? Ini gambar cuka kelapa. Okey, untuk cuka kelapa, kita boleh tunjukkan contoh. Kalau kerajaan adalah masyarakat di kerajaan Champa. Mereka mengusahakan pembuatan cuka kelapa ni. Okey, kalau emas pula, tadi cikgu cerita emas, cikgu tak tunjuk contoh negara lagi kan. Okey, negara pula, kerajaan. Okey, untuk emas, kerajaan yang terlibat adalah kerajaan Funan dan Angkor. Okey, masyarakat bagi kerajaan Funan dan Angkor ni, mereka menghasilkan barangan daripada biji besi dan juga emas. Seperti perhiasan ni tadilah. Mereka cipta daripada emas, daripada biji besi, barang-barang perhiasan. Okey, seterusnya nasi temika tadi. Ni temika. Temika juga antara contoh kerajaan yang cikgu boleh ambil di sini adalah kerajaan Champa jugalah. Masyarakat di kerajaan Champa ni, mereka mahir dalam pembuatan tembika, barangan tembika macam ni. Okey. Kita sekarang dah masuk di bahagian kesimpulan. Jadi cikgu nak buat rumusan pembelajaran kita pada hari ni. Pada hari ni dan minggu lepas sekali lah. Sebab kita minggu lepas kita masuk tentang kegiatan ekonomi di alam Melayu. Okey, jadi kesimpulannya cikgu nak rumuskan bahawa kamu perlu tahu, kita ni sebenarnya perlu sangat-sangat bersyukur. Sebab kawasan kita ni, kalau kamu perasan yang cikgu terangkan tadi, kita sebenarnya sangat-sangat kaya dengan sumber alam. Sumber alamnya apa? Macam tadilah, emas, biji besi, biji timah, apa lagi? Perak. Okey. Kalau kamu nak tahu, bahan-bahan mentah seperti ini, sumber-sumber alam seperti ini terjadi secara semula jadi di dalam bumi lah. Dia bukan kita tak boleh cipta dia. Okey, contoh, siapa nak bagi nama? Okey, hari ni Alisha akan cipta emas. Tak boleh. Mereka hanya boleh bentuk emas. Membentukkan, bentuk macam mana? Buatlah cincin ke, buat gelang ke. The main point is, cikgu nak bagi tahu bahawa kekayaan sumber alam ni dia terbentuk secara semula jadi. Jadi kita ni sebagai penghuni ataupun masyarakat yang tinggal di alam Melayu perlu tahu bahawa pada suatu ketika dahulu alam Melayu ni asasnya sangat-sangat kuat. Okey, asasnya sangat kuat, kaya dengan pelbagai bahan mentah. Hasil daripada kekayaan bahan mentah ini menyebabkan kegiatan ekonomi tu berlaku rancak. Okey, dari sudut jual beli perdagangan, kita dapat lihat di situ. Satu lagi yang perlu kamu tahu adalah kebijaksanaan pemerintah itu sendiri dalam menguruskan sumber alam. Dan rakyat dia juga yang memberi kerjasama lah. Bekerjasama dan menyebabkan
terbentuknya sebuah kegiatan ekonomi yang mantap. Boleh kita mantap pada ketika itu. Okay. Kenapa cikgu tiba-tiba nak sebut pasal pemerintah sedangkan kita hari ni cerita pasal ekonomi? Sebab di alam Melayu kita ada kerajaan-kerajaan yang hebat pada suatu ketika dahulu. Dan kerajaan-kerajaan yang hebat ini mempunyai pemerintah yang hebat juga. Pemerintah-pemerintah inilah yang menggerakkan atau menguruskan sumber alam yang ada ke arah yang baguslah. Jual beli, perdagangan. Jadi bila berlakunya urusan-urusan seperti itu, mereka secara tak langsung telah menjadikan ekonomi di kawasan alam Melayu tu bagus. Malah alam Melayu sebenarnya dikenali ramai tau. Dikenali oleh pedagang daripada timur dan daripada barat kerana mereka datang di sini dan berdagang di sini. Tak power alam Melayu pada ketika itu. Okay. Lagi yang kita boleh dapatkan, yang kita boleh dapat sebagai pengajaran. Kita belajar sejarah ni, kita always kena ada apa yang kita dapat pelajaran, apa yang kita boleh gunakan pada hari ini. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok pengajaran yang kita boleh dapat untuk tajuk ini adalah bila kita ada sesuatu, kita perlu memanfaatkannya dan menguruskannya dengan keadaan yang baik. Kalau dalam konteks ekonomi ni, kita sebenarnya harus bijak memanfaatkan dan menggunakan ataupun menguruskan sumber ataupun alam sekitar kita ni untuk tujuan memajukan diri dan negara. Contohlah kalau zaman dulu, kita gunakan betul-betul apa yang kita ada macam emas semua tu untuk negara kita, untuk memajukan kita. Mungkin pada ketika ini kita menjadi seorang yang hebat. Berkemungkinan lebih hebat daripada negara yang kita pandang hebat pada ketika ini. Pucuk pangkalnya bermula daripada kita. Bila kita ada sesuatu kelebihan, kita perlu gunakan kelebihan itu untuk memajukan diri kita. Begitu jugalah dengan kamu. Contoh kamu ada kebolehan tertentu. Contoh kamu boleh melukis. Kamu perlu mengeksposkan. Kamu perlu expose kita punya bakat. Kembangkan itu untuk diri kita, kembangkan diri kita. Lagi sama juga seperti di kawasan alam Melayu ni. Kita berasal dengan mempunyai satu bahan mentah dan sumber alam yang bagus. Kita perlu mengambil iktibarlah. Kita perlu belajar untuk menguruskan, kita perlu manage. Belajar menguruskan sumber-sumber ataupun apa yang kita ada ni untuk tujuan memajukan diri kita, membangunkan lebih kepada keadaan yang berbeza lah. Lebih ke arah kebaikan yang positif. Okay. So, untuk hari ni itulah yang cuba cikgu nak kamu tahu tentang sepanjang kita belajar ni lah. Sepanjang kita belajar tentang kegiatan ekonomi ni. Okay. Cikgu rasa dah tak ada apa lagi yang cikgu nak terangkan. Okay, cukuplah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okay, kamu bolehlah rujuk buku-buku teks sambil-sambil dengan cikgu cakap ni. Kalau kamu nak buka. Kalau untuk tujuan rujukan, jangan segan-segan silu nak buka buku teks tu. Okay. So, untuk kelas hari ni sampai di sini sahaja. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang kurang jelas, kamu boleh WhatsApp cikgu ataupun Telegram. Tapi WhatsApp lah senang sikit. Untuk apa-apa soalan boleh WhatsApp cikgu. Dan tugasan jangan lupa siapkan. Okey. Sekian. Terima kasihlah, cikgu dah tak ada nak cakap apa-apa lagi. Terima kasih sudi mendengar. Assalamualaikum.